Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Khalish binti Zainal Fitri, nombor matrik 275747, akan membentangkan tentang tajuk pengenalan kepada pencemaran alam sekitar. Okey, pencemaran alam sekitar boleh diklasifikasi sebagai sesuatu kegiatan atau perkara yang merosakkan dan mengotorkan persekitaran seperti membuang sampah di merata-rata tempat sehingga boleh menjejaskan ekosistem di atas muka bumi ini. Kadar pertambahan penduduk yang semakin tinggi menyebabkan semakin banyak sumber yang perlu digunakan untuk meningkatkan penghasilan pengeluaran bagi menampung keperluan dan penggunaan penduduk juga boleh dikatakan sebagai salah satu punca kerapnya berlaku pencemaran di negara ini. Seterusnya, terdapat 3 jenis pencemaran yang kerap berlaku di Malaysia. Antaranya adalah pencemaran tanah, pencemaran udara dan juga pencemaran air. Di sini terdapat isu berkaitan dengan pencemaran air yang diambil daripada Harian Metro 29 Oktober 2020, menyatakan bahawa sejumlah bahan sebartian organik dan bahan buangan dijumpai dibelukar di pinggir kawasan industri di Jalan Emas yang menjadi punca utama pencemaran di Sungai Batang Benar, mengakibatkan 2 loji rawatan air iaitu di Bukit Tampoi dan Sungai Semenyih di Selangor diberhenti tugas. Selamat sejahtera, nama saya Binoshni Sivakumar, nombor matrik 280652. Saya akan menerangkan punca-punca pencemaran alam sekitar. Punca yang pertama adalah penggunaan kenderaan bermotor. Pada zaman modernisasi ini, masyarakat sangat bergantung pada penggunaan pengangkutan bermotor seperti kereta, motosikal, kapal terbang dan sebagainya untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh itu, kenderaan memerlukan tenaga yang banyak untuk bergerak dan tenaga tersebut mesti dihasilkan melalui proses pembakaran bahan fosil. Dengan ini, habuk dan gas-gas bertoksik seperti gas karbon monoksida, oksida nitrat dan hidrokarbon akan terhasil. Statistik juga telah menyatakan bahawa setiap hari kira-kira 13.6 juta tan gas beracun telah dihasilkan daripada penggunaan kenderaan. Punca yang seterusnya adalah pembakaran terbuka. Sebarang pembakaran yang terjadi di udara bebas tanpa melalui cerobong dikenali sebagai pembakaran terbuka dan perkara ini lazimnya berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah pembakaran pertanian, iaitu aktiviti pembakaran untuk membuang sisa-sisa pertanian. Contohnya pembakaran jerami padi. Biasanya jerami padi akan dibakar setelah proses penuaian untuk mematikan benih padi yang tinggal supaya tidak mengganggu proses penanaman padi yang seterusnya dan pada masa yang sama dapat dijadikan baja. Namun begitu, pembakaran jerami yang dijalankan secara tidak terkawal dan serentak akan membawa kesan negatif kepada kualiti udara alam sekitar. Hal ini kerana sekiranya pembakaran jerami tidak dijalankan dengan betul, api tersebut mudah merebak ke tempat lain dan akan menyebabkan pembakaran terbuka. Faktor yang seterusnya adalah sikap individu yang tidak bertanggungjawab. Contohnya, tindakan perokok yang membuang putung rokok mereka di kawasan yang kering boleh menjadi penyumbang besar kepada pembakaran terbuka yang serius. Bermula dari api yang kecil iaitu haba yang sedikit dari putung rokok tersebut, seterusnya akan menyebabkan kebakaran yang besar terutama pada cuaca kering dan panas. Faktor yang seterusnya adalah pembakaran sisa pepejal. Walaupun negara kita mempunyai sejumlah besar tapak pelupusan sisa pepejal, namun tapak pelupusan yang sedia ada ini tidak mencukupi untuk menampung jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Dan Malaysia juga mengalami masalah ruang yang semakin terhad untuk membina tapak pelupusan yang baru. Oleh itu, sebagai alternatif lain, Malaysia menggunakan cara pembakaran melalui incinerator untuk melupuskan sisa-sisa pepejal. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pembinaan incinerator dapat mengatasi krisis ini kerana sistem ini berkeupayaan untuk membakar sampah dengan lebih cepat berbanding kaedah pelupusan sampah. Namun, apabila kaedah pembakaran ini menjadi pilihan untuk mengatasi masalah pelupusan sampah, maka pencemaran udara juga menjadi semakin kritikal. Seterusnya, sikap pekilang yang tidak bertanggungjawab juga merupakan salah satu punca pencemaran alam sekitar. Contohnya, kebanyakan kilang cenderung melepaskan sejumlah besar asap ke udara tanpa menggunakan kaedah yang betul.
organisasi seperti ini yang hanya mementingkan keuntungan syarikat tidak peka terhadap pencemaran udara dan gagal untuk memasang alat penapis udara. Selain itu, kilang-kilang juga boleh dikatakan sebagai sumber utama pencemaran air di Malaysia. Hal ini kerana kebanyakan kilang dibina secara haram di sepanjang sungai untuk memudahkan proses pengaliran bahan-bahan buangan ke dalam sungai berkenaan. Tambahan pula, cecair kimia yang disalurkan tersebut tidak dirawat dan mengandungi bahan toksik yang boleh mencemarkan air sungai. Punca pencemaran yang keempat adalah penggunaan alatan yang mengandungi gas klorofluorokarbon CFC. Sama ada kita sedar atau tidak, setiap hari kita menyumbang kepada pencemaran udara dengan menggunakan tenaga elektrik untuk mesin dan perkakas elektrik seperti penghawa dingin dan peti sejuk. Hal ini kerana penggunaan cecair penyejuk akan mengakibatkan gas klorofluorokarbon dilepaskan ke udara dan lama kelamaan ini mampu menipiskan lapisan ozon. Di samping itu, penggunaan peralatan rumah seperti penyembur aerosol yang mengandungi gas klorofluorokarbon juga akan menyebabkan pencemaran udara. Punca pencemaran yang seterusnya adalah pembuangan sampah di merata tempat. Contohnya, apabila seseorang membuang sampah ke atas tanah, tanah tersebut akan menjadi habitat pelbagai mikroorganisma seperti virus dan bakteria yang merupakan penyumbang besar kepada pelbagai penyakit serius. Bahan pencemar di sampah tersebut pula akan mengurangkan kualiti air bawah tanah. PVC atau lebih dikenali sebagai plastik dan logam sulit merupakan contoh sampah yang dapat mempengaruhi keupayaan penyerapan air tanah. Lebih-lebih lagi, plastik adalah hasil ciptaan manusia yang tidak dapat dibiodegradasi, iaitu plastik tidak terurai walaupun berjuta-juta tahun berlalu. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atirah Najwa binti Rosli, nombor metrik 275327, dan saya akan menyambung pembentangan daripada kumpulan saya dengan topik kesan-kesan pencemaran alam sekitar. Negara dan bangsa kita sangat bergantung kepada alam sekitar dalam kehidupan seharian dan sangat sukar untuk saya nyatakan bahawa negara kita tidak bergantung sepenuhnya kepada kelestarian alam sekitar. Ini kerana melalui alam persekitaran yang bersih, ianya mampu memberikan kemudahan dan keselesaan yang baik kepada semua pihak, termasuklah menjamin kesejahteraan negara dan bangsa tersebut. Oleh yang demikian, sekiranya terjadi pencemaran alam sekitar, ianya akan memberi kesan buruk kepada semua pihak, termasuklah mempengaruhi semangat nasionalisme dan patriotisme serta mampu menjejaskan pembangunan sesebuah negara dan bangsa. Antara kesan pencemaran alam sekitar yang dapat kita lihat khususnya kepada bangsa ialah wujud semangat tidak cintakan negara. Masyarakat yang tidak mempunyai semangat cintakan negara di dalam diri mereka sememangnya kurang mengambil peduli tentang perihal kesejahteraan, keselamatan dan kesihatan negara sendiri. Sebagai contoh, kita boleh lihat pencemaran air yang terjadi disebabkan oleh sikap manusia yang tidak menjaga alam sekitar dengan suka membuang sampah sarap ke dalam laut dan juga sungai. Okey, sumber air akan menjadi tercemar dan kotor disebabkan oleh sampah sarap yang dibuang secara sengaja ataupun tak sengaja daripada individu dari rumah, majlis keramaian serta di jalan raya. Dan tak lupa juga daripada sektor perindustrian seperti penjajah makanan, pasar sehari, perkilangan dan juga perkapalan. Kesan ni kita boleh tengok kepada pengguna lah. Sekiranya mereka terminum air daripada bahan yang sudah tercemar dan juga mengambil sumber makanan daripada air tawar dan air masin. Selain itu, kesan dia bukan sahaja kepada manusia, tapi kepada juga hidupan-hidupan yang lain. Bahan yang dibuang sebagai sampah sarap akan menyebabkan hidupan akuatik mati disebabkan termakan bahan yang berbahaya di dalam sungai ataupun laut yang sudah tercemar. Antara kesan lain pencemaran alam sekitar ialah ianya mampu menjejaskan kesihatan serta aktiviti harian manusia. Sebagai contoh, pencemaran udara. Pencemaran udara seperti jerebu akan memberi impak negatif kepada manusia untuk meneruskan aktiviti harian mereka.
segala aktiviti mereka akan menjadi terbatas dan ianya akan mendatangkan kemudaratan kepada mereka sekiranya mereka meneruskan aktiviti-aktiviti harian mereka. Hal ini adalah kerana udara yang sebelum ini bersih telah tercampur dengan zarah-zarah yang tercemar seperti karbon dioksida, gas argon, karbon monoksida dan sebagainya, yang sememangnya kita tahu akan memberi efek kepada sistem pernafasan manusia dan sekaligus mendatangkan pelbagai penyakit lah, seperti batuk kering, mata pedih dan berair, sesak nafas, asma dan sebagainya. Di samping itu, pencemaran yang terjadi disebabkan oleh sikap individu ataupun organisasi yang kurang bertanggungjawab dengan mengabaikan penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar. Antara aktiviti yang dilakukan oleh manusia seperti perlombongan, penebangan hutan tanpa kawalan dan secara haram, pengondolan dan pembersihan tanah dan bukit sebenarnya akan menjejaskan alam sekitar. Tidak dinafikan bagi negara yang kian pesat membangun, penerokaan dan penebangan hutan terpaksa dilakukan bagi tujuan pembangunan infrastruktur, pertanian dan sebagainya. Namun hakikatnya ia akan menjejaskan alam sekitar dan berlaku pencemaran tanah. Struktur tanah akan menjadi longgar dan mula hilang kekuatan. Dan apabila kadar hujan tinggi, kemungkinan berlaku gelongsoran kerana hakisan air hujan tersebut telah mengubah permukaan tanah. Permukaan tanah akan menerima air hujan secara terus kerana tiada lagi tumbuh-tumbuhan yang sebelum ini menjadi pencengkam kepada tanah untuk menyekat air. Gelongsoran tanah ni menjadi salah satu punca berlakunya tanah runtuh, dan apabila bencana ini terjadi, ianya akan memberi kesan kepada ramai pihak. Ramai pihak akan mengalami kerugian harta benda dan mungkin meragut nyawa. Pencemaran alam sekitar akan menjejaskan ekonomi negara. Ekonomi negara akan mengalami kemerosotan apabila pencemaran alam sekitar berlaku. Ini adalah kerana kerajaan perlu menampung kos yang sangat tinggi dalam usaha untuk membaik pulih kemudahan serta infrastruktur yang terjejas akibat bencana, dan kos yang diperlukan untuk membaik pulih bukanlah sedikit, ianya menelan ribuan serta jutaan ringgit. Kerajaan juga perlu memberi bantuan kepada mangsa-mangsa yang terlibat seperti bantuan kewangan dan kemudahan tempat tinggal sementara kepada mereka. Akhir sekali, sektor pelancongan negara juga akan terkesan akibat daripada pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar yang terjadi bukan sahaja akan mengurangkan jumlah pelancong ke negara kita, malah ianya juga akan mencacatkan pemandangan. Para pelancong tidak lagi berminat untuk datang melawat tempat-tempat menarik yang sebelum ini menjadi daya tarikan para pelancong luar negara ke negara kita. Sebagai contoh, pada tahun 2015, fenomena Laut Merah telah melanda pesisiran pantai Batu Hitam dan pantai Baluk di Kuantan. Apabila hal ini terjadi, para pelancong tidak lagi mahu berkunjung serta turun ke dalam laut kerana keadaan air laut di kawasan tersebut telah bertukar menjadi kemerah-merahan. Apabila ini terjadi, ianya juga memberi kesan kepada pengusaha-pengusaha chalet, hotel dan resort di kawasan berdekatan. Sekian, itu saja daripada saya untuk kesan-kesan pencemaran alam sekitar. Salam sejahtera. Nama saya Pang Li Yen. Isu pencemaran alam sekitar yang menjadi semakin kritikal menyebabkan pelbagai langkah terpaksa diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Sekarang, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar dengan lebih jelas. Pertama sekali, asap yang dikeluarkan oleh kenderaan bermotor merupakan salah satu punca pencemaran alam sekitar. Untuk mengatasi masalah tersebut, masyarakat boleh mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor dengan berjalan kaki sekiranya jarak perjalanan adalah dekat dan menggunakan transportasi umum sekiranya hendak menempuh perjalanan jauh. Di samping itu, aktiviti pembakaran terbuka yang semakin berleluasa menyebabkan bacaan indeks pencemaran udara semakin meningkat. Dalam konteks ini, pihak berkuasa perlu menguatkuasakan undang-undang.
Sebagai contohnya, Jabatan Alam Sekitar perlu melakukan pemantauan terhadap aktiviti pembakaran terbuka atau mengharamkan aktiviti tersebut. Manakala kerajaan perlu mengenakan hukuman setimpal dengan kesalahan yang dilakukan atau menaikkan kadar kompal kepada mereka yang bersalah. Sebagai kesinambungan idea, pendedahan tentang cara menjaga alam sekitar perlu diberikan sejak kecil lagi kerana mereka akan berasa lebih bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar apabila dewasa nanti. Namun, pendedahan ini bukan sahaja ditujukan kepada kanak-kanak tetapi semua lapisan masyarakat kerana ini merupakan tanggungjawab semua orang untuk melindungi alam sekitar. Tambahan pula, kempen kesedaran boleh dijalankan untuk menerapkan konsep menjaga alam sekitar kepada masyarakat. Bagi memastikan keberkesanan kempen tersebut, pihak berkenaan perlu menyediakan kemudahan kepada masyarakat disebabkan kempen yang memberikan maklumat sahaja tidak mampu menggerakkan individu untuk mempraktikkan amalan tersebut. Akhir sekali, media massa seperti media cetak dan media elektronik boleh digunakan untuk menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan. Media cetak seperti notis dan buletin informasi boleh diedarkan atau diselitkan dalam surat khabar dan majalah, manakala media elektronik boleh menyiarkan program dan rancangan berkaitan isu alam sekitar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amir bin Yusof bernama Metrik 280711 dan hari ini saya akan membentangkan kesimpulan kepada tajuk tugasan kita pada hari ini iaitu pencemaran alam sekitar. Sesungguhnya isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar semakin hari semakin mencabar dan usaha-usaha yang dilaksanakan untuk menanganinya memerlukan kerjasama dan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terbabit. Masalah alam sekitar seperti penggunaan kenderaan bermotor yang banyak, pembakaran terbuka, sikap individu yang tidak bertanggungjawab, penebangan hutan yang tidak terkawal atau secara haram, pembuangan sisa-sisa pekerja dan toksik, penggunaan alatan yang mengandungi gas klorofluorokarbon atau CFC secara bebas, pembuangan sampah di merata-rata tempat dan sebagainya telah menyebabkan berlakunya pelbagai jenis gangguan dan tidak kestabilan terhadap alam sekitar. Antara kesan-kesan pencemaran alam sekitar yang dinyatakan adalah pencemaran air, udara dan barat, menjejaskan kesihatan manusia serta haiwan dan tumbuh-tumbuhan, tanah runtuh, pemanasan global, jerebu, perubahan iklim secara drastik, menjejaskan pembangunan negara dan bangsa dan lain-lain lagi membuktikan bahawa telah berlakunya ketidakseimbangan di dalam ekosistem yang kebanyakannya disebabkan dari aktiviti-aktiviti pembangunan dan kegiatan manusia. Segala isu dan cabaran yang berkaitan dengan alam sekitar perlu dihadapi dan ditangani sama-sama oleh semua pihak yang bertanggungjawab. Kerajaan merupakan antara pihak yang sangat komited dan mengambil berat terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar negara. Pelbagai dasar dan undang-undang termasuk peraturan-peraturan serta program telah diperkenalkan dan dilaksanakan bagi tujuan memelihara dan memulihara alam sekitar serta mengimbangi pembangunan negara. Antara dasar-dasar kerajaan yang diperkenalkan ialah Dasar Alam Sekitar Negara yang diluluskan pada 2 Oktober 2002 oleh Jemaah Menteri, Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan pada 2016 hingga 2025, Dasar Perhutanan Negara 1978, Dasar Mineral Negara dan Dasar Perubahan Iklim Negara. Contoh akta-akta yang telah diperkenalkan dan dilaksanakan adalah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Akta 127, Akta Perlindungan Hidupan Liar 2010, Akta 716 dan Akta Perhutanan Negara 1984, Akta 313. Semua dasar, akta dan undang-undang yang sedia ada ini bertindak sebagai garis panduan bagi semua pihak yang terlibat untuk menangani masalah alam sekitar, termasuklah agensi-agensi kerajaan persekutuan dan negeri, pihak berkuasa tempatan, sektor perindustrian dan masyarakat setempat untuk memastikan keindahan alam sekitar serta sumber asli yang terdapat dalam negara terpelihara dan dilestarikan. Namun demikian, masyarakat kini masih lagi kekurangan kesedaran terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar
walaupun setelah pelbagai langkah, usaha dan tindakan telah diambil serta sedang dijalankan. Oleh itu, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar NRI bersama-sama dengan jabatan-jabatan di bawah pimpinannya akan merancangkan pelbagai program ceramah dan kempen kepada kumpulan-kumpulan sasaran seperti kanak-kanak tadika, guru dan pelajar sekolah, institusi pengajian tinggi IPT, masyarakat bandar dan luar bandar serta badan-badan bukan kerajaan atau NGO untuk tujuan meningkatkan lagi kesedaran terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dalam kalangan masyarakat kini. Antara program ceramah dan kempen yang dijalankan ialah Kem Kesedaran Alam Sekitar (KEKAS), kempen pengumpulan buangan elektrikal dan elektronik e-waste, program Anugerah Bandar Lestari, Sekolah Lestari dan Anugerah Langkawi, pameran pertandingan reka cipta bahan baru daripada bahan buangan, penerbitan majalah Era Hijau, pemeriksaan percuma kenderaan dan ujian pelepasan asap kenderaan, buku Climate Change in Malaysia dan brosur You Can Fight Climate Change Today, pertandingan debat alam sekitar antara institut-institut pengajian tinggi, minggu dan hari alam sekitar iaitu 21 hingga 27 Oktober setiap tahun, persidangan dan bengkel bersama-sama kementerian, agensi, pihak swasta dan badan bukan kerajaan atau NGO. Akhir sekali, saya berharap dalam perjalanan kita menjalankan usaha-usaha penjagaan alam sekitar negara, semua pihak memainkan peranan yang lebih proaktif demi mencapai kejayaan. Mulakanlah kehidupan harian kita dengan mengamalkan ciri-ciri kehidupan yang mesra alam seperti mengitar semula, menanam pokok, berkongsi kenderaan atau carpool, serta menjimatkan penggunaan tenaga elektrik di rumah kediaman. Perlu diingatkan bahawa segala usaha yang dilakukan tidak kira sekecil zarah sekalipun lebih baik daripada sekadar berpeluk tubuh dan menuning jari. Selaras dengan tema Hari Alam Sekitar 2020 iaitu Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama. Sekian, terima kasih.